Nama saya Siti Nursyazwani binti Muhammad Gaddafi. Nama matriks 296182. Baik, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sinopsis tajuk kajian kami, iaitu kami telah memilih sebuah filem Bad Genius daripada negara Thailand. Baik, filem ini mengisahkan seorang pelajar perempuan yang bernama Lin, di mana beliau telah berpindah ke sebuah sekolah elit dengan tajaan beasiswa yang penuh. Di situ beliau telah mempunyai seorang kawan bernama Grace, di mana Grace ini merupakan seorang pelajar yang mempunyai masalah dari segi akademik. Lin mula menolong Grace meniru dalam peperiksaan. Apabila Lin mendapat tahu bahawa segelintir guru di sekolah tersebut telah membocorkan soalan peperiksaan kepada mereka yang mengambil tuition bersama guru tersebut. Pertolongan Lin terhadap Grace, Grace telah mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Teman lelaki Grace iaitu Pat mendapati bahawa Lin telah menolong Grace dalam peperiksaan sehingga mendapat keputusan yang cemerlang. Jadi teman lelaki Grace telah menawarkan wang habuan yang agak lumayan dalam membantu mereka meniru dalam peperiksaan sekolah yang lain. Aktiviti peniruan yang dijalankan oleh Lin telah berjalan dengan lancar dan Lin mendapat habuan yang telah dijanjikan oleh Pat sampai satu tahap di mana aktiviti ini telah dibocorkan sendiri oleh salah seorang pelajar cemerlang juga yang bernama Bang. Bang telah memaklumkan hal ini kepada pengatur di sekolah mereka sehingga beasiswa pengajian Lin digantung dan Lin terpaksa menerima hakikat bahawa dia tidak akan mendapat peluang dalam melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti di luar negara. Pat dan Grace mencari jalan untuk membantu Lin, di mana mereka meminta Lin untuk mengambil sebuah peperiksaan, iaitu peperiksaan STIC untuk melanjutkan pembelajaran ke luar negara. Dengan lulusnya ujian STIC tersebut, maka Lin berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara. Jadi perkhidmatan peniruan oleh Lin tidak terhenti di situ sahaja, di mana Pat dan Grace mendapat satu idea untuk menjalankan satu perkhidmatan baru, peperiksaan STI yang rata-rata diambil oleh calon untuk melanjutkan pelajaran ke universiti di luar negara. Lin, Pat dan Grace mengumpul seramai pelajar yang boleh untuk menerima perkhidmatan yang telah mereka sediakan dan membuka peluang kepada pelajar-pelajar yang mengambil peperiksaan STIC yang ingin melanjutkan pelajaran ke luar negara lulus dengan cemerlang. Lin menyedari dirinya tidak boleh menghafal kesemua jawapan yang dijawab. Oleh itu, Lin telah mengajak Bang berkomplot dalam menghafal jawapan yang akan mereka jawab di luar negara dan menawarkan habuan yang agak lumayan kepada Bang. Dalam tidak tahu di mana Bang telah dicekoh oleh salah seorang pegawai yang menjaga peperiksaan situ, dan Lin meneruskan misi beliau dengan menjawab kesemua soalan yang berbaki dan seterusnya menghantar kesemua jawapan tersebut menerusi satu pesanan ringkas melalui telefon pintar. Akhirnya misi mereka selesai, di mana Lin berjaya menghantar kesemua jawapan dan di situ Pat dan Grace berjaya beri jawapan kepada pelanggan perkhidmatan mereka. Itu sajalah sinopsis yang dapat saya ceritakan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya Nur Syariza binti Zain, nombor matriks saya 296099. Saya ingin menerangkan gambaran filem Bad Genius berdasarkan bab yang diberikan dari pengantar psikologi, iaitu pertumbuhan manusia dewasa. Dewasa merupakan organisme yang telah matang dan ditumpukan kepada manusia. Dewasa dapat dilihat dari usia 18 tahun sehingga 40 tahun. Ciri-ciri penting bagi masa dewasa ialah berani mengambil risiko dan bertanggungjawab mencapai tujuan dan tindakan yang digariskan oleh diri sendiri. Melalui filem Bad Genius, watak utama iaitu Lin merupakan seorang pelajar yang jenius. Beliau menyalahgunakan potensi nilai itu dengan memberi jawapan kepada pelajar-pelajar lain bagi mengenal keuntungan. Penipuan yang dilakukan itu dilakukan oleh 4 orang, termasuklah beliau dan rakan-rakannya. Setelah beberapa kali melakukan peniruan, beliau berfikir bahawa apa akan terjadi kepada dirinya di masa hadapan. Setelah beberapa masalah yang dihadapi oleh mereka ketika melakukan peniruan yang terakhir, beliau membuat keputusan untuk keluar daripada kumpulan itu dan tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Beliau memberanikan diri untuk mengakui kesalahannya itu kepada ayahnya dan kemudiannya mengakuinya kepada pihak yang berwajib. Hal ini kerana beliau membuat keputusan untuk memulakan kehidupan baru dengan lebih tenang dan gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazwani Bakis binti Salman. My matric number 296149. Hari ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang saya rasakan penting dalam mempelajari tingkah laku dalam kes kajian saya. Ramai orang menyatakan bahawa zaman dewasa ini merupakan zaman manusia bergiat dalam sesuatu secara tetap dan berulang-ulang, seperti bekerja dan menanggung keluarga. Anda yang ini juga mengatakan bahawa jika tidak ada perubahan yang bermakna berlaku pada diri seseorang, maka orang itu akan mengharapkan perubahan situasi yang akan berlaku kepada keluarga dan kerjayanya. Faktor sosial merupakan anggaran susunan peristiwa penting dalam kehidupan orang dewasa. Tidak semua orang dewasa akan mengalami peristiwa yang sama. Pada umumnya, waktu sosial ini melibatkan beberapa peristiwa. Peristiwa tersebut adalah seperti peristiwa pertama, peristiwa orang dewasa mencari pasangan hidup, bercinta dan berkahwin. Kemudian peristiwa mendapatkan anak, mengasuh anak dan mendidik anak-anak. Kemudian sampai masa anak-anak meninggalkan rumah, orang dewasa akan mengalami suatu perasaan sedih. Akhirnya mereka akan tinggal bersendirian dan memasuki zaman tua. Teori psikososial Erikson ada menyatakan bahawa
Peringkat dewasa ini merupakan peringkat endemik, penuh bertenaga serta penuh dengan cabaran dan rintangan. Peringkat dewasa ini juga dikenali peringkat mencuba apa yang telah gagal dahulu. Sebagai contoh, merujuk kes saya yang saya lakukan dalam filem Bad Genius, memaparkan kisah persahabatan 4 orang pelajar yang berjuang untuk mendapatkan keuntungan dalam peperiksaan. Mereka telah membuat beberapa rancangan yang licik untuk berjaya dalam peperiksaan tersebut. Ini dapat lihat pada watak utama iaitu Lin, keinginan Lin untuk menghasilkan banyak duit dengan cara menjual jawapan ujian kepada rakan-rakan dan siswa dari universiti lain serta membuat kecurangan pada saat ujian berlangsung. Tujuan Lin untuk menjual jawapannya kepada rakan-rakannya dan siswa lain adalah untuk membantu ayahnya membayar yuran pengajian yang agak mahal, dan ini mewujudkan keinginannya untuk hidup lebih senang seperti rakan-rakan yang lain. Merupakan unsur ID yang terlihat dalam karakter Lin. Namun kita dapat lihat jawapan-jawapan yang diberikan Lin kepada rakan-rakannya adalah jawapan daripada hasil dirinya sendiri tanpa merujuk apa-apa rujukan dan meniru daripada sesiapa pun. Lin tidak mahu menyusahkan ayahnya dan kejujuran Lin untuk mengakui perbuatannya dan rakan-rakannya kepada lembaga pengawas peperiksaan telah melalui proses muhasabah dan akhirnya membuatkan dirinya insaf adalah sisi super ego yang dapat dilihat pada watak Lin. Sekian. Nama saya Muhammad Hadizi bin Muhammad Idrus, nama matrik 296024. Hari ini saya akan membentangkan tentang sistem saraf merupakan asas biologi utama, fisikologi yang berkaitan dengan tingkah laku manusia di dalam tajuk kajian kami. Hal ini disebabkan jaringan fisiologi yang membantu manusia berinteraksi dengan persekitaran kerana di dalamnya terbagi kepada dua sistem, iaitu sistem saraf pusat seperti otak dan sistem saraf periferi yang menghubungkan organ dan kelenjar secara automatik. Kedua-dua sistem ini sangat penting untuk kawal segala tindakan dan proses automatik di dalam sistem badan manusia yang menyebabkan adanya penerimaan, pemprosesan dan tindak balas yang menyebabkan sistem menghasilkan tingkah laku pelajar di dalam sistem filem tersebut. Saya, mereka yang merupakan pelajar-pelajar di institusi tersebut boleh menggunakan teori psikologi dewasa. Berdasarkan teori ini, banyak menangani isu seperti kemurungan, kebimbangan, trauma, fobia, tekanan hidup, tekanan emosi maupun dalam pembelajaran. Mengikut masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar tersebut, mereka boleh ambil dan dikategorikan dalam sektor-sektor rawatan tersebut. Rawatan ini dijalankan dengan psikologis tersebut menempatkan individu ataupun kumpulan-kumpulan kecil untuk membentuk satu kelompok. Ditegaskan juga perbincangan ini dilakukan secara bersendirian kerana ianya bersifat confidential. Confidential membawa maksud sulit, jadi ia memberi lebih kepada klien untuk berbincang dan berunding dengan pihak yang bertanggungjawab. Cadangan kedua untuk menangani isu-isu yang terdapat dalam kajian adalah menggunakan teknik desensititasi sistematik. Menurut psikiatrik terkenal Joseph Wolk, teknik ini untuk memahami individu tersebut dalam menangani kecemasan atau kelemahan yang diketahui. Berdasarkan kajian yang dilakukan, terlihat bahawa pelajar-pelajar yang melakukan kesalahan meniru dan mempergunakan peniruan tersebut boleh dikategorikan sebagai satu kesalahan besar, walau bagaimanapun mereka bersikap indah tak indah. Perkara ini berlanjutan kerana mereka memberikan contoh yang tidak baik. Seterusnya saya akan membentangkan tentang dua teori psikologi yang berkaitan dengan kajian kes yang dipilih, iaitu teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis bermaksud wujudnya keinginan untuk mengenali manusia, memahami tingkah laku, personaliti manusia dan aspek-aspeknya. Dalam filem Bad Genius The Series, Lee merupakan seorang gadis genius dari keluarga sederhana. Dia seorang yang kidam. Dia hanya tinggal bersendirian dengan bapaknya sejak ibu bapaknya bercerai ketika Lee masih kecil lagi. Sejak dari darjah 1 hingga darjah 7, dia sentiasa memenangi tempat pertama. Dan semasa dia di darjah 7, dia menerima GPA 4.0 dan merupakan seorang pelajar kehormat sehingga darjah 9. Dia memenangi banyak pertandingan dalam berbagai bidang, iaitu hadiah pertama dalam pertandingan matematik antara sekolah, johan teka, sila kata, kebahasaan, sukan renang, juara pencapaian dan banyak lagi bidang lain. Dia sangat pandai bermain piano dan suka muzik klasik. Dia seorang yang rajin, setia kawan, keyakinan diri yang tinggi, mengambil berat tentang orang yang paling dekatnya. Manakala Grace pula ialah kawan pertama Lee, dia adalah seorang yang tidak mempunyai kecerdasan yang lebih dalam akademik, terutamanya dalam subjek matematik. Dia dilahir dalam keluarga yang kaya raya, walau bagaimanapun dia adalah pakar dalam ekstrakurikuler berlakon dan dia mempunyai wajah yang cantik, tidak bersalah, jenggong, kekor dan mudah. Teori kognitif menjelaskan bahawa pembelajaran ialah bermula sesuai pengetahuan yang disimpan dalam ingatan. Teori kognitif ini melibatkan penambahan pengetahuan kepada ingatan daripada jangka panjang atau mengubahkan corak atau struktur pengetahuan. Sebagai contoh, dalam filem Bad Genius The Series, mengisahkan seorang genius bernama Lee yang begitu bijak sehingga mendapatkan beasiswa untuk belajar di sebuah sekolah swasta terkenal. Pada hari pertama masuk ke sekolah, dia telah mendapatkan seorang kawan baik yang bernama Grace. Grace mengetahui Lee adalah seorang genius
Genius, Grace meminta Lee menjadikan tutornya untuk subjek matematik. Sanggup pun dia telah mengajar. Grace masih tidak mampu menjawab soalan pemeriksaan, memaksakan Lee menjadi helak untuk memberi jawapan pemeriksaan kepada Grace. Cara bijak untuk memberitahu Grace jawapan ialah dengan mengajuk pelbagai piano, lagu piano berlainan untuk memberitahu sama ada jawapan adalah A, B, C atau D.